forget to subscribe my channel Hang Dok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana. Mari kita dengar respon dan bidasan Datuk Abdullah Sani terhadap mereka yang memanipulasikan kenyataan wakil Hamas semasa beliau bercakap di keluar sekejap. Okey, sebab tu saya baca detail sikit kat Malaysia kini. Wakil Hamas, saya tak berniat perkecil usaha kerajaan dan Anwar Ibrahim. Pengarah Pusat Penyelidikan dan Dialog Timur Tengah Asia Ahmed Muslim Imran tampil memberi penjelasan berhubung salah faham susulan wawancara dalam podcast keluar sekejap dengan bersama Khairi dan Syahri Hamdan. Muslim yang juga ahli biro antarabangsa Hamas di Asia berkata kenyataan diambil luar konteks dan dipolitikkan sehingga menimbulkan salah faham. Akan kita dengar bidasan daripada Datuk Abdullah Sani. Dia akan kita komen macam biasa. Dengan isu Palestin. Sehari dua ini ataupun beberapa hari ini tular video temu ramah seorang aktivis Palestin yang memegang gelaran Doktor Falsafah iaitu Dr. Imran Muslim. Pada saya, temu ramah itu dalam sebuah rancangan temu bual itu konkret sebenarnya hujahnya, lebih kurang 1 jam lebih. Tetapi beberapa saat yang ditimbulkan itu sepertinya orang manipulit kenyataan itu. Perkaranya seperti Datuk Seri Anwar tidak cukup ataupun orang kata tidak begitu memperjuangkan nasib Palestin lah, seolah-olahnya begitu. Tetapi kalau kita lihat negara pertama pemimpin dunia yang mengkritik serangan Israel terhadap Palestin itu Datuk Seri Anwar. Beliau mengadakan perbincangan dengan Turki. Malaysia memberikan bantuan segera 1 juta. Sekarang kita sedang mengutip 100 juta. Hari ini beliau ke Arab Saudi. Saya fikir kalau hendak dibezakan beberapa Perdana Menteri, ini Perdana Menteri yang paling banyak tindakannya. Namun tular video itu seolah-olah diambil kesempatan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Perdana Menteri kita buat cukup sedikit usaha untuk Palestin. Pandangan Datuk Dollah. Ini yang berlaku dalam beberapa hari yang hari dua ni. Dan dia pun minta maaf. Dia kata dia telah pun dimanipulit oleh mereka-mereka yang tak bertanggungjawab. Saya nak bagi tahu dengan kat luar sana lah. Kamu bawa fitnah ni. Kamu menjijikkan orang dan manipulitkan isu ni. Kamu tahu tak kategori kamu tu apa? Kategori kamu ni betul-betul sial, kelaka, haram, jadah. Betul-betul tak boleh pakai. Dan inilah orang manusia yang betul jijik dan wajib dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana perangai kamu macam setan. Dan ini yang berlaku. Terima kasih. Peranjat saya di sini. Baik, saya nak pergi pula kepada isu politik semasa. Sebelum kita tamatkan, kita sudah pun bersiaran 1 jam lebih. Kita dah lari sikit ni. Tapi saya nak pergi kepada isu politik semasa pula. Sebab saya tengok ramai yang di luar sana sedang bertanya isu politik semasa. Isu politik dalaman negara, beberapa ahli parlimen pembangkang sepertinya fed up dengan parti sendiri memberikan sokongan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Ini sesuatu benda yang menarik dibincangkan. Kalau nak dibincangkan secara tuntas kita perlukan 1 jam lagi. Tetapi saya nak curi kedua-dua masa panel. Kita nak mula dengan Datuk Kamal. Ahli parlimen pembangkang menyokong kerajaan. Wajar atau tidak, Datuk Kamal? Dapatan saya melihat ada sekurang-kurangnya 5 hingga 6 orang. Dan semalam kemarin dulu pun ada yang menghubungi saya mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk menyokong. Sokongan tidak semestinya mereka melompat parti. Kita ada ahli-ahli parlimen yang dulu daripada UMNO dan melompat, menyertai, tapi mereka tidak pun sebenar-benarnya menjadi pimpinan dalam parti. Contohnya saya katakan ahli parlimen Sungai Besar. Dia merupakan bekas kepada pegawai khas setiausaha kepada Presiden UMNO. Selepas dia punya bos dia Datuk yang meninggal dalam helikopter tu. Betul kan? So dia sekarang ni dia mewakili parti PPBM. Tapi jiwa dan hatinya masih dengan UMNO. Saya tidak nampak bahawa dia tidak akan, bukan nak melompat, dia akan menyokonglah kerajaan. Saya nampak. Begitu juga saya dengar ucapan di parlimen wakil daripada Rostar dan macam digerik. Jelas dia meletak jawatan sebagai setiausaha. Saya kata ada 6 orang yang akan mengikut gerak langkah daripada parti, daripada ahli parlimen dari Kuala Kangsar. So saya nampak akan berlaku satu gegaran. Dan mereka juga sekarang ni sudah mula tercium. Apabila Pandora Box dalam Malaysia, bukan di luar negara, Pandora Box di Malaysia ni sudah mula terbuka dalam isu warna MDB, dalam isu wajana wibawa, dan perbicaraan akan mula terbuka satu persatu. Mereka mula rasa segan dan silu untuk berada dalam begitu. Dan untuk mereka melompat tak boleh. Jadi nyatakan sokongan. Itu pandangan saya. Tapi saya nak spesifik pada orang tu orang ini minta maaf. Melainkan disahkan baru saya boleh bercakap.
Tapi saya kata kalau macam Sungai Besar tu, Datuk Musli, takkan Datuk tak kenal Datuk? Ya, ya. Bukan? Sahabat saya. Datuk jadi daripada daripada keadilan, dia daripada PBBM. Kalau dia bertanding itu lagi, dia bukan bertanding atas tiket PAS pun. Ya. Kan? Dia bagi saya dia macam Richard Riot. Richard Riot dulu daripada dia bebas di Sarawak. Tapi dia lebih sayang pada Barisan Nasional. Itu keadaannya gambaran saya. Baik Datuk Dollah. Saya masih lagi nak bermain dengan topik ini. Sokongan ahli parlimen pembangkang kepada kerajaan. Akta Lompat Parti tidak membenarkan mereka bertukar parti. Itu jelas. Ya. Tetapi adakah ini sihat? Maksudnya saya sekarang pembangkang menyokong kerajaan. Tapi kemudiannya boleh berlaku sebaliknya. Pandangan Datuk Dollah selaku ahli parlimen. Mantan ahli parlimen. Adakah ini... Saya meneliti isu ini yang dibangkitkan. Sebenarnya begini, Akta Lompat Parti ni dia keluar parti dia, itu tak boleh. Memberi sokongan untuk MOU itu sebenarnya itu terpulang pada dia untuk memberikan keputusan sama ada setuju atau tidak. Bagi pihak rakyat dia. MOU itu apabila akta itu dibentangkan, dia kena menyokong sebab ianya mendapat restu daripada majoriti. Dan dia terpulang pada ahli parlimen itu buat keputusan. Itu jelas dalam Akta Lompat Parti. Maksudnya dia masih lagi kekal dalam parti dia, tapi dia menyokong dasar-dasar yang baik. Contohnya bajet 393.8 bilion untuk sekolah agamanya, untuk pendidikan daripada bawah rendahnya, untuk membantu miskin tegaknya, untuk memberikan kemudahan infrastrukturnya. Datuk Seri Anwar tidak memikirkan menara yang setinggi langit untuk dia nak bina. Dia nak bina rakyat yang betul-betul ada pengetahuan tentang kedudukan sebagai manusiawi yang digelar sebagai masyarakat rakyat madani. Itu dia nak lahirkan. Jadi bagi saya, mereka-mereka yang hendak menyokong usulan itu bukan perkara yang boleh dipertikaikan. Kalau dalam segi hukum wajib. Sebab orang nak bagi makan, Rasulullah kata bagi makan, kamu kena sokong. Sebab itu dalam surah Araital ladzi yukazibu bidi fadzalikal ladzi yad'un yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Kalau kamu tak bagi orang makan neraka walaupun kamu sembahyang. Ingat tu. Jadi inilah antara sebab kenapa kita melihat dari perkembangan yang ada pada hari ini, mereka menyokong ke Datuk Seri Anwar. Itu perkara wajib. Kerana ini untuk kebaikan kawasan dia. Kawasan dia perlukan bantuan. Orang miskin perlu disantuni. Anak-anak sekolah perlu diberikan perhatian. Sekolah-sekolah agama perlu diberikan fasiliti dan privilege yang baik untuk mereka mengukuhkan pendidikan. Sebab itu saya bersetuju sangat. Rakan-rakan saya, kawan lama saya itu semua sokonglah ramai-ramai Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkukuhkan dasar dan kerangka yang nak dibina dalam konteks dasar madani. Terima kasih. Baik, bagi anda yang mengikuti kita di rumah, kita sudah pun bersiaran melebihi 1 jam. Topik yang kita bawakan kepada anda tentang isu belanjawan, menyentuh juga isu topik Timur Tengah dan juga isu politik semasa. Saya pasti tentunya tidak cukup perkara ini kita bawakan kepada anda kerana kekangan masa. Namun, ini janji kami. Kita akan terus membawakan kepada anda isu-isu ini untuk terus dibincangkan oleh ahli-ahli panel yang berpengalaman ini tanpa henti, tanpa penat. Kita akan terus bawa kepada anda. Namun dengan satu syarat, anda terus menyokong Studio Dahsyat. Saya nak wrap up isu pada hari ini, banyak yang kita bincangkan. Datuk Kamal, belanjawan madani Timur Tengah. Saya ingat Datuk Kamal tadi bersuluh dengan saya, belanjawan madani ni banyak istilah. Datuk Kamal, rumusan 2 minit untuk tutup dengan istilah-istilah yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Silakan. Saya melihat bahawa apa yang ada sekarang ni, saya begitu banggalah bahawa kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang begitu prihatin terhadap untung nasib rakyat, dan paling penting beliau mengutarakan janjinya bahawa kalaulah beliau berkesempatan untuk memimpin negara ini, pertama sekali akan dilakukan adalah untuk menangani derita rakyat. Beliau sudah memahami bagaimana rakyat menderita, diri dia sendiri pun cukup menderita dalam arus perjuangannya. Sejak daripada zaman waktu beliau mempertahankan kemiskinan di Baling, beliau mempertahankan macam-macam cerita lagi, akhirnya dah cukup derita pada dia dan dia mau menangani derita rakyat. Tetapi sebab tu dia belum katakan, untuk diri saya boleh memaafkan. Tapi kalau mereka berdosa pada rakyat, I'll go after you one after another. Ini saya cukup banggalah mempunyai seorang pemimpin yang melihat kepimpinan negara. Soal yang keduanya, saya melihat bahawa sudah ada pun satu pengiktirafan
di peringkat antarabangsa. Sebagai rakyat, saya rasa bangga pemimpin saya diperakui oleh dunia luar sebagai pencetus idea dan pemikiran. Mudah-mudahan adalah sesuatu yang baik dan bila berada di Riyadh akan balik ke negara kita sewajarnya. Tapi dia tak mahu sambutan besar-besaran. Sepatutnya beliau saya melihat sebagai inilah pejuang bangsa kita yang mengangkat harakat dan martabat bangsa kita. Itu yang saya dapat daripada saya. Amin, insyaAllah. Datuk Dollah, rumusan, silakan. Seperti mana yang saya tegaskan sepanjang forum kita, saya nak minta satu je. Setiap perkara yang buruk, yang jenayah agama yang kita lakukan ini ada balasannya. Fikirlah keluarga, anak cucu kita. Jangan kita meletakkan diri kita kerana semata-mata untuk merebut uang, kita melakukan fitnah, kita melakukan keberbagaian jenayah yang merosakkan akhir yang ditanggung oleh anak cucu kita. Jadilah manusia yang beriman dan bersyukurlah dengan apa yang kita ada, dengan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu ini yang terbaik untuk kita mengangkat martabat, darajat dan harakat umat yang ada dalam negara. Okey, tuan-tuan, saya baca sikit lagi lah kat masa kini ni. Muslim dan juga Biro Ahli Antarabangsa Amah di Asia berkata kenyataan diambil dari luar konteks dan dipolitik sehingga menimbulkan salah faham. Menurutnya kenyataan yang berkenaan jangkaan terhadap kerajaan Malaysia dan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah sebagai jawapan kepada soalan sama ada dia berpuas hati dengan tindak balas Malaysia berkenaan konflik di Gaza atau tidak. Saya hanya menyatakan jangkaan saya terhadap Malaysia dan kerajaan serta kepimpinannya. Saya tidak pernah maksud untuk membukakan usaha Anwar atau kerajaannya. Saya kenal Anwar sejak bertahun-tahun lalu dan saya tahu dia komited dengan pejuang Palestin sepanjang perjalanannya sejak muda bersama ABIM Angkatan Belia Malaysia sehingga menjadi Perdana Menteri. Saya percaya dia terus menyokong Palestin usahanya dalam beberapa jam lalu amat penting dalam menolak naratif barat dan kanan barat terhadap masyarakat antarabangsa. Dia bercakap dengan kepimpinan Hamas dan menyatakan solidaritas ini dengan perjuangan Palestin. Kata dalam video yang dimuat naik di Twitter. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.